Dia bergantung kepada kesalahan di buku Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kesalahan kalau mereka didapati sabit kesalahan, mereka boleh dihukum penjara dan hukum denda. Hukum denda bermaksud mereka kalau disabitkan kesalahan didapati bersalah, mereka boleh dikenakan hukuman denda 5 kali ganda daripada nilai suapan ataupun nilai rasuah yang dilakukan oleh individu berkenaan. Dan baru-baru ni 2 tahun lepas akta tersebut juga telah dipinda, dimasukkan di satu peruntukan disebut sebagai corporate liability corporate. Bermaksud bukan saja individu yang melakukan kesalahan rasuah boleh dipertanggungjawabkan, tetapi juga organisasi juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan perkara-perkara sedemikian tidak berlaku dalam mana-mana organisasi. Hukuman bagi saya melihat berbanding dengan akta dulunya dipanggil sebagai Akta Pencegahan Rasuah. So sekarang dipanggil Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Akta tu dia punya hukuman denda dan semakin berat. So apa yang kita berharap bilang hukuman-hukuman ini boleh diperkemaskan, diperkasakan untuk menjadikan sebagai satu bentuk teladan kepada orang ramai tidak melakukan sebarang bentuk kesalahan dalam jangka panjang. Artinya kita perlu melakukan beberapa semakan semula ataupun kajian semula undang-undang semasa untuk memastikan kita dapat benar-benar membasmi ataupun memerangi elemen rasuah daripada sistem ataupun ekosistem negara kita. Peruntukannya demikian. So, tetapi apa yang perlunya ialah kita perlu ada satu iltizam untuk memastikan dua-dua pihak, orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah juga dikenakan hukuman yang sepadan. And this integrity would be like our inner compass, like our North Star. If we must be able to trust every single person on the ship to do their part in order for us to all sail towards that direction. Now, if without this integrity, without this inner compass, we no longer know how the society would function, and nobody is doing their own part. We would end up in the middle of the ocean, and eventually we will run out of food and we will sink and we will perish. So I cannot stress more how important this our Rasuah Buster campaign is lah. So we try our best to create the messaging and the videos, and we post on whatever platform is out there helping us to support the cause. So we've shot 3 versions of Mak Kata Jangan, and we put it on YouTube, Facebook, and also our anchor media partner, which is Sinar Harian, and all our digital assets. I'm also a publisher. I also have my magazine, so I also put on my magazine and my digital assets. We don't have $1 million budget to go and advertise or pay commercial rates lah on big television stations. So but I think that based on what I understand so far, it has reached and the awareness has been created, but it will take a few more months. Kerana pendidikan bermula dari setiap rumah tangga, dan kalau orang ramai dah ikut dan nampak mak kata jangan, itu sebenarnya pendidikan juga. Mak adalah atau ibu adalah pendidik yang pertama dengan ayah, dengan cikgu. Jadi itulah actually lebih berkesan, usaha yang lebih berkesan. Kerana kalau you mengajar contohnya satu subjek rasuah di dalam mana-mana sekolah, kanak-kanak akan ambil ini sebagai satu subjek akademik saja. Dia sudah belajar, dia hafal, ambil test, lupa. Tapi bila kanak-kanak tengok ibu bapa dia tak beri rasuah, dia tak terima rasuah, dia benci rasuah, itu lebih berkesan. Jadi dari segi jangka masa panjang, saya rasa usaha-usaha mesti ikut
grassroots, melalui ibu bapa, melalui keluarga dan sebagainya.